bapa saya ugut. Syakirin, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapa kamu dalam rumah ini. Dan bapa saya ugut, dia kata, dan kau bertanggungjawab atas kematian kami. Kalau anda di tempat saya, apa yang anda buat? Okey, lepas tu bila Bro Shah masuk Islam kan, ada tak tentangan daripada family dan bagaimana Bro Shah handle situasi tersebut? Okey, sebagai ibu bapa. Dan satu lagi tambahan. Okey. Kenapa diorang menentang? Okey, dia macam ni. Senang cerita begini. Bila kita memeluk agama lain, agak-agak ibu bapa boleh terima tak? Biasa dia tak boleh terima. It's normal benda tu. Sebagai contoh, kalau mereka yang beragama Islam, kalau tukar masuk agama lain, mak bapak terima tak? Tak. Begitu juga dengan keluarga saya. Bila saya nak memeluk agama Islam, mak bapak saya tak boleh terima. Malah bila saya dah tahu siapa Tuhan, saya dah yakin dengan agama Islam, mak bapak saya seolah-olah mereka macam tahu je saya nak masuk Islam. Bapak saya ugut. Syakirin, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapak kamu dalam rumah ini. Dan bapak saya ugut, dia kata, dan kau bertanggungjawab atas kematian kami. Kalau anda di tempat saya, apa yang anda buat? Saya dapat ilham, saya jawab balik. Mak bapak yang bagi nyawa bukan saya, Tuhan yang bagi nyawa. Dan kalau mak bapak mati, okey, bukan saya yang cabut nyawa, Tuhan yang cabut nyawa. Jadi bukan saya yang bersalah. Boleh faham ke? Clear? Saya tengok bapak saya diam, saya pun cepat-cepat belah. Selesai tak masalah? Tak, masalah tak selesai. KIV, tangguhkan sementara. Kemudian adalah perkara yang berlaku yang menjadi turning point untuk meyakinkan saya tentang Islam. Apa turning point tersebut? Okey, turning point dia begini. Dalam masa sebulan, saya dah tahu inilah Tuhan yang saya tercari-cari. Okey? Tetapi kalau saya masuk Islam, mak bapak bunuh diri. Tapi kalau tak masuk Islam, saya dah faham inilah Tuhan saya. Apa saya nak buat? Lebih kurang sebulan saya menderita. Kemudian saya jumpa satu buku tentang Al-Quran dan sains moden. Dalam Al-Quran ada 6,236 ayat. Antaranya beratus-ratus ayat mencerita tentang penemuan sains moden. Boleh faham ke? Al-Quran diwahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. 1400 years ago. 1400 tahun dulu, ada tak kemajuan sains moden? Ada tak peralatan canggun? Tahu tak canggun? Canggih dan anggun. Tahu tak kenapa saya guna perkataan canggun? Ini forum saya kan? So ke hati saya lah nak guna perkataan apa. Okey, tapi 1400 tahun dulu, ada tak peralatan sains yang canggun? Tak ada. Tapi dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat mencerita tentang pengetahuan sains moden. Saya bagi contoh saja. Contoh, Big Bang disebut dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Matahari dan bulan beredar pada orbit kan? Sekarang kita tahu. Tapi 1400 tahun is not normal tau. Disebut dalam surah Yasin, surah 36 ayat 40, matahari berputar pada paksi dia. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 33. Kalau kita lihat bumi kita adalah bulat, betul? Diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 5, surah Luqman, surah 31 ayat 29, surah Naziat, surah 79 ayat nombor 30 tentang embriologi, janin dalam perut ibu, surah Mukminun, surah 23 ayat nombor 14, dan banyak lagi. Dan saya berfikir, mana mungkin Quran boleh sebut semua ni? Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Al-Quran betul-betul dari Tuhan. Kemungkinan kedua, Al-Quran meniru kitab lain, buku lain, dan buku itulah daripada Tuhan. Tetapi ayat yang saya sebut tentang embriologi sebagai contoh, tidak ada mana-mana kitab sebelum itu menceritakan cara terperinci dengan cara yang sama macam Al-Quran. Tiada.
maka ini telah meyakinkan saya kebenaran dalam agama Islam dan saya memeluk agama Islam. Clear ke?